Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya. Sekali lagi kita dapat berkumpul pada pagi ini di Ibu Pejabat Muhammadiyah Kuala Terengganu. Mudah-mudahan usaha kita pada pagi ini mengundang barakah dan rahmat daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita kerjakan ini sedikit sebanyak memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, insya-Allah menjadi satu saham akhirat yang akan menguntungkan kita pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi pada pagi ini slot kita menjawab persoalan-persoalan agama. Alhamdulillah, soalan yang ada di hadapan saya ini ada lebih kurang 30 soalan. Kita terus kepada soalan yang pertama. Ustaz, macam mana cara sebenar sambut birthday dalam Islam? Hari ini birthday anak saya. Mohon doa untuk anak saya, Aisyah Qaisara binti Azwan. Alhamdulillah, soalan yang pertama. Jadi kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan kepada adik Aisyah Qaisara binti Azwan, membesar sebagai anak yang soleh, yang membanggakan kedua orang tuanya, yang taat kepada Allah, yang berjasa kepada agamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi macam mana hukum menyambut birthday ataupun hari lahir? Hukum menyambut hari lahir dengan membuat sambutan dan sebagainya adalah harus. Bukanlah sunat, bukan wajib dan bukan haram. Hukumnya harus. Perkara-perkara yang tidak ada dalil mengharamkannya, kita tak boleh kata haram. Dia kena harus dulu. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Setiap perkara asalnya dia harus dulu. Kita nak kata haram, buat mari dalil. Jadi kita sambut, maksudnya kita buat acara, kita makan dan sebagainya. Pada hari lahir mak kita, anak kita, kiri kita sendiri, hukumnya harus. Bermula daripada hari sambut lahir itu, dia boleh menjadi sunat, dia boleh menjadi makruh, dia boleh menjadi haram. Berkait dengan hukum syarak. Kalau biasa kita tengok orang buat hari lahir ni, birthday ni, dia belah kek. Apakah hukum belah kek? Sebelum nak tahu hukum belah kek, apakah hukum makan kek? Kalau makan kek tu haram, belah haram dah. Nampak? Jadi ada orang kata haram, dia kata pasal belah kek. Belah kek tidak haram. Yang belah haram ni belah bewok. Bewok ni gigi belah. Pasal apa? Bewok haram makan. Belah ular tu baru haram. Haram makan. Benda yang halal boleh belah lah. Nah, pasal bila halal makan kek, takkan makan roti. Tak cip belah, haram, kena makan roti. Nah, dok kenakal bunyi tu. Nah, kek ni bukan orang kafir nah. Kek ni benda yang universal untuk semua orang, bukan berkait dengan agama. Ada pun yang dilarang oleh ulama, iaitulah letak lilin pasang tiup. Nah, itu dilarang. Ada kita buat lepas istighfar. Nah, itu bukan benda yang universal. Itu berkait dengan kepercayaan. Dalam agama Majusi, dinyalakan api di atas ketika nak makan, tanda keberkatan. Nampak? Jadi kita tak payah. Kita pergi beli kek birthday lah ni, dia boleh selit cak, dia boleh liling dua. Boleh ambil tak liling? Boleh. Kerana yang haram itu bukan ambil liling.
Yang haram itu pergi nyala lilin, pergi tiup. Jadi ambil lilin, budak-budak buat main, cucuh ngecung, tak ada masalah. Nah. Kemudian ditiru pula. Kalau umur baby tu 2 tahun, 2 batang lilin. Nah. Boleh tahan lah baby dah. Kalau tok nak buat antek, kita nak buat juga. 78 batang. Nah kotak lilin. Nah, baru habis 50 batang tiup, meninggal dunia tu. Sok nafas. Ini masalah. Nah, jadi tak payah. Kemudian ada orang kata haram tulis atas kek. Tak haram. Tulis yang baik tak haram. Tulis yang jahat haram. Nah, itu tulis nama anak dia. Atau tulis nombor 5 tahun. Itu tidak haram. Kalau nak kata haram, awak mari dalil. Bukan kata tulis kita buat kek bentuk makanan. Dalam kitab-kitab fiqh kata biskut. Biskut bentuk rabbit, bentuk arnab, bentuk apa benda monyet. Lepas tu dia makan. Tidak haram. Kerana tidak ada kemuliaan padanya. Makan hama hacur habis. Kemudian lagi bernyanyi-nyanyi. Kita tukar dengan benda Islami. Nak berdoa dan berselawat. Tak mau belah kek belah si kunyi. Berdoa dan berselawat. Atau bernasyid. Apa yang halal jadi halal, tak akan berubah jadi haram. Di kedai-kedai makan dia siap MP3. Kalau birthday, kalau happy birthday to mung, faham lagi? Dia keluar. Kita ni hanga bela kata, hebat. Berasa gah, berasa tak? Mari buat kedai birthday. Duduk selemong. Bukan marah birthday. Tak payah nyanyi. Tak payah nyanyi lah. Berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Semoga panjang umur. Belah kek. Dia Islam ni bukan agama melarang. Dia mengatur kehidupan. Jangan melebih had, jangan melampau. Ada panduannya. Soalan yang kedua, hari Jumaat hari mulia, penghulu segala hari. Saya nak tanya kenapa Allah takdirkan Nabi meninggal hari Isnin, bukan hari Jumaat? Ada juga soalan gini. Dia kata, apa Nabi ni wafat mati hari Isnin? Apa tak mati hari Jumaat? Jawabnya, kalau mati hari Jumaat, mu tanya pula, apa tak mati hari Khamis? Jadi dah habis semua. Yang sebenarnya, semua hari-hari ini mulia. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Cuma Jumaat penghulu. Kena faham. Bukan mana hari Jumaat molek, hari lain tak pakai kawal. Kena faham. Penghulu. Maknanya ketua. Dalam seminggu dia ketua. Bila dalam pejabat ada seorang ketua, 100 staf. Maknanya ketua ni hak ada kuasa besar kali. Bukan hak staf tak pakai. Dia ketua. Masing-masing ada tugas masing-masing. Maka tak ada masalah. Jadikan Allah jadikan lahir hari Isnin, kita pun hari Isnin, tak ada masalah. Semua ni hari-hari Allah. Allah jadikan 7 hari ni makhluk belaka. Allah buat 7 hari. Makhluk kalau buat 6 hari lah. 7 hari, 7 lah. Maka jatuh hari apa pun, tidak ada sedikit pun benda yang kekurangan dalam 7 hari. Kelebihan hari Sabtu, kelebihan hari Isnin, kelebihan hari Selasa, semua ada kelebihan. Penghulu segala hari, yang besar sekali hari Jumaat. Kaki lahir hari Jumaat kata apa dah lahir hari Khamis. Lahir kami apa dah lahir hari Sabtu. Jadi dah habis semua. Kita ni beriman dengan qada dan qadar. Soalan seterusnya, anak kecil jadi makmum sekali dalam sah. Bagaimana dikatakan putus sah? Baik, sah ni maknanya barisan. Barisan ini sunat rapat. Bukanlah wajib rapat. Makna tak rapat berdosa. Bukan. Sunat rapat. Bila tak rapat, kurang kelebihan, kurang fadilat. Nampak? Putus sah ni gini. Kita ni duduk di belakang imam, nak jauh daripada imam.
lebih daripada 3 hasta, maka hukumnya putus sah. Tetapi sah ikutan, kita ikut sah. Imam duduk kat mihrab, kita malas nak pergi depan, saya duduk kat pintu sejid je. Masuk duduk situ, Allahu Akbar. Nak sah sembahyang jemaah. Tu imam rokok, dia rokok belakang. Nak 60 kaki dah ini seorang belakang. Malas nak pergi ni, aku dak apa berahi dak imam ni. Faham lagi? Sah ikutan sembahyang jemaah. Tapi dapat fadilat sah? Tak dapat. Bukan makna tak dapat fadilat sah, sembahyang tak sah. Macam orang masalah sekarang ni, dia tak faham. Masalah berjarak. Dia kata tak sah sembahyang lenio pasal apa? Benda tiga kaki. 3 kaki tak? 1 meter. Mau belajar mana tidak sah? Mau sengaja buat pun sah. Bukan kata COVID. Dia duduk jauh-jauh. 60 kaki seorang. 60 sah. Cuma dia tak dapat kelebihan merapatkan sah. Merapatkan sah satu kelebihan. Sah tidak jauh daripada imam, satu kelebihan. Amin bersama imam, satu kelebihan. Jadi dihimpunkan kelebihan-kelebihan itu, jadilah sembahyang berjemaah 27 kelebihan. Jadi tiba-tiba ada budak cik. Dia kata budak cik ada tu tak sah. Sah. Kenapa tak sah pula? Nabi atur aku imam, belakang aku orang dewasa, belakang orang dewasa kanak-kanak, belakang kanak-kanak perempuan. Bukan wajib. Faham? Itu sunat hak Nabi atur tu. Tiba-tiba kanak-kanak depan, orang tua belakang. Contoh, set tadika depan belakang. Belakang toki dia. Faham lagi? Sebaris. Sah juga sembahyang. Itu fakah, kena mengaji. Dapat afdal gitu? Tidak afdal. Dah afdal kan ni? Orang dewasa depan, kanak-kanak belakang. Kena faham baik. Ini tak nampak budak-budak duduk langsung, tolak. Kawan tu tengah sembahyang, tolak tu. Tolak. Faham? Mana boleh tolak orang tengah sembahyang? Cuma kalau belum lagi orang qomat, baru di qomat, cara atur sahnya kanak-kanak belakang. Disebut dalam kitab-kitab fiqh, bila kanak-kanak mari dulu, nyeduk depan. Faham? Orang lelaki mari ke dia hak tua, tak boleh tarik dia. Pasal dia mari dulu. Apa mu lambat? Orang duduk qomat mu gulung kau daun lagi. Lepas tu nak tolak budak-budak pergi belakang. Salah. Biar dia sembahyang itu. Tidak ada masalah sedikit pun. Cuma aturan sebelum takbir. Kanak-kanak afdal di belakang. Soalan seterusnya. Suami diisytihar muflih. Bolehkah isteri niat sedekah beri zakat kepada suami? Muflih ni orang putih panggil apa? Bank di atas. Bank kerak, bank up. Nampak? Bank tu di atas. Dak cara dah ke dia. Maknanya bank itu kawal harta dia. Dah susuk lah. Dah awak lari dah. Buh belakang memoklong. Jadi kalau suami itu tak kata muslih, apa saja kalau suami itu susah, boleh tak isteri beri zakat pada suami? Dia gini, kalau orang itu orang susah, kita nak beri zakat ke dia, kena tengok dulu. Kita wajib tak beri nafkah kepada dia. Kalau kita wajib beri nafkah, tak boleh bayar zakat ke dia. Contoh, suami dengan isteri, suami wajib tak beri zakat, beri nafkah kepada isteri? Wajib tak? Maka bila isteri susah, suami nak beri zakat, tak boleh. Ayah wajib tanggung nafkah anak. Anak miskin, ayah tak sah bayar zakat ke anak. Faham? Sebab apa? Sebab bila kita sudah wajib beri nafkah, maka tidak lagi boleh kita beri zakat. Kita kalau ayah kita miskin, kita orang senang, wajib kita tanggung nafkah ibu bapa kita. Maka tak sah kita nak beri zakat kepada ibu bapa. Tapi tak sah beri zakat kepada suami, kepada isteri, tak sah beri zakat kepada anak, tak sah beri zakat kepada ibu bapa atas nama miskin. Atas nama sabilillah boleh, atas nama mu'allah boleh. Dia lama dah mu'allah masuk Islam, ibu bapa dia baru masuk Islam. Dia pun beri zakat kepada ibu bapa atas nama mu'allah boleh.
Nah. Atau atas nama miskin tak boleh. Tapi isteri wajib tak nafkah suami? Tak wajib. Maka sah dia bayar zakat kepada suami jika suami dia susah. Faham tak? Soalan seterusnya. Boleh tak wirid makmum selepas solat tak sama dengan imam? Dia nak duduk tempat sama satu stage tapi lagu lain-lain. Nampak? Kadang berduet lagu lain, jeng. Nampak dua orang. Ni lagu siapa ini, lagi dia seorang lagi lagu lama raya, jeng. Tapi dalam bab sembahyang jemaah kena faham. Nabi kata ju'ilal imam liyu'tadda. Nampak? Liyu'tamma bihi, sorry. Dijadikan imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam depan, kita duduk belakang supaya kita ikut. Faham? Bila wajib ikut imam? Daripada takbir sampai ke salam saja. Ingat hak wajib ikut imam dari takbir sampai salam je. Bila salam dah wajib dah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Maka tak wajib dah ikut. Bila makna tak wajib ikut, bebas dah makmum. Tu imam nak wirid, makmum nak balik main kereng, boleh. Nampak tak? Tu imam nak berzikir, makmum nak pergi tidur, boleh. Tak haram dah. Cuma ulama pesan, kalau kita tidak ada kerja sibuk apa-apa, afdal duduklah berzikir dan berdoa bersama-sama sampai imam selesai. Kena faham tu. Ada kerja, ada masalah. Ada kerja, nak pergi ambil begitu begini. Tak? Berzikir masa kita pergi ambil. Kita bangun tu kita berzikir. Dalam kereta ni, dah kita tinggal ada berzikir. Nak pergi ambil anak ke, di tersebah ke. Tak. Berzikir sambung dalam kereta. Bukan mesti berzikir lepas semayang tu atas surau. Kalau kita ada kerja dalam kereta. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa getak luyung? Dah Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Nak sampai tersebah berdoa dah. Selesai zikir kita. Baik. Tak, dia tak mau lari ni. Dia nak duduk bersama dengan imam. Tapi nak zikir lain. Boleh juga. Sebab tu kena buat majlis ilmu. Tidak bahang-bahang kali. Tidak wajib pun. Imam subhanallah, 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 subhanallah. Kita makmum. Nak zikir lain. Boleh. Dah kalau nak afdal, zikir sama dengan imam. Kerana ada hadis kata zikir, orang yang berzikir beramai-ramai itu dah ada kelebihan. Dah kita nak zikir lain. Boleh. Tapi kena ingat, majlis ni majlis siapa? Majlis imam. Maka jangan kita ganggu. Tak kita nak zikir lain. Kalau kita zikir sama dengan imam, ganggu tak? Tak. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak terganggu. Kita nak zikir lain, kita kuat. Itu gangguan. Tu imam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita belakang. La ilaha illallah. Sudah kerja dah lah. Dah apa sihat, dah mental. Betul tak? Kena cerdik. Agama ni bukan bakal ikut itu je. Panduan akal. Kena bakal ni, akal kena guna kok. Majlis orang. Kita masuk orang duduk kuliah. Kita tak boleh dengar kuliah tu. Pasal kita dengar dah. Boleh? Kita nak buat benda, kita nak main sunat. Boleh? Di belakang-belakang, di tepi-tepi. Di mari depan ustaz. Allah. Tak apa sihat. Faham? Nampak? Bimbingan tadi dengarkan. Jadi kita pelahap. Tu imam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita belakang. La ilaha illallah. Tak ada masalah. Silakan, tak ada masalah. Soalan seterusnya. Hukum balu ziarah kubur sehari selepas kematian suami. Baik. Balu ni repuang lah. Bahulu lah. Itulah itu. Itu bola topik tu. Balu makna perempuan yang kematian suami. Faham tak lagi? Kalau dulu-dulu kan, kalau pakai kain batik. Kalau pakai kain batik.
Mana? Kalau laki dia mati, balu. Laki dia mati. Dia bunga kain tu, hak punggung dia tu. Corok duk di kiri. Betul anu bagi dia tu. Pada kain pakai jangan nak belagak dah. Nama ni Terengganu ni, pakai semesu ni. Dah. Jadi bunga kain hak belakang tu, punggung kain tu kan. Betul tak? Punggung kan ada punggung ni bunga, punggung. Punggung boleh kiri. Pasal laki baru mati. Baru kilah kain batik, punggung lek ni. Kalau anak dara, punggung dia tu depan. Hak bunga corok tu. Depan. Hak segi tu kan. Hak setampang gini. Depan tu anak dara. Oh, anak dara. Kalau ada laki, bini orang, punggung belakang. Kalau janda, bunga tu lek ni punggung. Tak sungguh. Punggung lek ni, bunga lek ni, pesok lek ni. Janda lek ni, balu. Bunga tu benda punggung kain tu depan anak dara. Punggung kain tu belakang bini orang. Kita abang lah ni pakai kain. Pagi janda, petang anak dara mula. Faham? Tapi tak pun tak salah pun dah. Orang dulu cerdik dah. Kita ikut kali pula. Tadi dah pagi tadi pun janda nampak pagi. Tengah anak dara mula. Dah. Bagus ke? Dah. Jadi bila berkematian suami, dia ada dua perkara. Pertama, edah. Yang kedua, hidat. Yang edah ini termasuk berkabung. Berkabung ni bukan orang kafir Islam. Orang kafir dia je. Lain daripada suami mati, ayah mati, lagi isteri mati, lagi adik mati, abang mati, tok mati, cucu mati. Kita harus berkabung, tapi tak boleh lebih dari 3 hari. Apa makna berkabung? Tak keluar rumah. Apa makna berkabung? Tidak pakai pakaian yang menarik dan sebagainya. Apa makna berkabung? Tidak menunjukkan kegembiraan, keseronokan. Apa makna berkabung? Tidak ke sana kemari menunjukkan perhiasan. Jadi kalau lain pada suami mati, harus berkabung, tapi tak lebih 3 hari. Kalau orang nega, tak nega 3 hari. Apa tak nega 3 hari? Ayah meninggal. Itu betul tu. Bapa tutup kedai 2 hari, anak meninggal. Melainkan suami mati, maka wajib isteri tadi, balu tu, berkabung 4 bulan 10 hari. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Wajib dia duduk dalam keadaan iddah, berkabung dan beredah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 120 hari. Capur 10 130 hari. Hari ke-131 baru selesai. Jadi kalau dia sudah ada pendapatan, ada makanan, tak boleh keluar rumah. Tak boleh begitu, tak boleh pakai shadow, tak boleh pakai eyeliner, tak boleh pakai apa benda, foundation, tak boleh pakai baju comel. Faham tak lagi? Susu kambing boleh. Nampak? Itu bukan perhiasan. 4 bulan 10 hari. Tak boleh pergi jalan hak tidak penting. Kalau darurah boleh. Mana nak pergi cabut gigi? Boleh. Nak pergi buruk kaki, rebah dalam bilik air pula. Faham tak lagi? Boleh pergi buruk. Atau dia tidak ada sumber pendapatan, mereka kena pergi jual sayur pasar. Tak ada orang nak bantu dah. Boleh pergi pasar. Balik selalu. Lama ada balik jangan lama dah ayah panglosa. Faham apa panglosa pula tu buruk, haram. Kena faham situ tak? Orang jual ikan nak tubik pada rumah. Pasal apa orang jual ikan? Dia masuklah bilik jual ikan. Itu luar. Boleh tubik. Ini tak boleh jalan pergi makan kenduri, tengok orang tunang, tengok tok nyah sunat mula. Itu semua tak boleh belaka. Nak pergi lakawi ke apa tak boleh. Tiba-tiba hari kedua nak pergi kubur suami. Boleh ke tak? Tengok lu kubur tu dua ni. Boleh ulama kata kalau kubur tu sebelah rumah dia.
Betul kubur, turun pergi kubur. Boleh? Tak kena jalan dia naik kereta, tak boleh. 4 bulan, 10 hari. Nampak? Dah kalau zubik, haram. Haram ni berdosa. Kalau nikah dah hukum ni. Dah. Minggu tu lelaki mati. Bini ada pasal minggu. Gedik. Malu. Nak cari jago bakar. Nampak tak? Dah ada ngaji. Nah, ada ngaji lah ni orang ni. Tak ngaji tulis di belakang. I love Muhammad. Bagi stiker. Lugar baca. Dah. Kata dah love Muhammad tapi tak ada kat kuliah. Lagi tak? Tak boleh. Dekat boleh. Habis kat GA pergi lah. Nampak? Tak pergi Instagram. Nampak dah ropuang dah. Tengok kata tu lelaki lah. Kalau orang nak kapang apa semua, sibuk nak tiung. Tak salah. Mana lagi? Masih hidup tak tiung. Duit sedekah subuh kita kumpul hari-hari. Bolehkah serahkan sedekah subuh itu pada orang tua kita, adik-beradik kita sendiri? Baik. Sedekah ini ialah orang yang menerimanya itu kita kena faham. Dia asal makna sedekah umum, pemberian. Nak sedekah ke anak yatim, sedekah ke ibu bapa, sedekah ke jiran-jiran. Tapi kalau dalam bab orang miskin, sedekah itu maksudnya orang penerimanya itu orang susah. Jadi kalau kata tabung ni, subuh kita pun bubuh piti. Tabung subuh kita berpeloya latam. Kat rumah kita macam contoh. Sebulan kita pergi ke mak dia. Tak ada masalah, boleh. Yang tak bolehnya peruntukan itu untuk orang miskin. Kita ambil ke keluarga kita. Yang kita wajib nafkah. Tak boleh. Macam kata surah kita kutip sumbangan malam ni siapa yang menderma kerana kita nak buat jamuan Maulidur Rasul bulan depan. Tiba-tiba ada lebih 1000. Faham? Tak boleh pakai untuk surah. Tak boleh. Kerana sudah diumumkan untuk Maulidur Rasul. Kena guna untuk Maulidur Rasul tahun depan atau Maulidur Rasul masjid lain. Kena faham situ. Sebab tu tak boleh ambil duit masjid ke orang kapung. Tak boleh. Bila apa? Bila diumumkan derma masjid itu untuk kebajikan masjid. Tapi kalau kita kutip di derma masjid, kerana ada kebakaran, baru boleh pergi ke dia. Jangan suka-suka. Soalan seterusnya. Orang sekarang tak kira lah hasil halal haram. Contohnya geng jual produk orang. Owner dah kata boleh jual harga yang telah ditetapkan. Tapi dia orang masih buat kacau. Market orang lain. Apa hukumnya? Nasihat sikit untuk golongan ini, Ustaz. Sebab itulah sempurnanya Islam ini nak banding agama lain, dia agama yang syumul. Syumul ni bukan slogan. Syumul makna yang lengkap. Kalau agama lain cara ibadat, cara berzikir, cara sembah. Islam habis. Siapa cara pakai selipar ke apa? Cara potong kuku ke apa? Cara mandi, cara basuh muka, cara basuh baju, habis ada belaka. Daripada mahkamah tinggi cara jatuh hukum sampai dapur rumah kita pun ada. Ajar habis dalam sunnah. Itu syumul. Maka termasuk muamalah jual beli. Dia jual beli ni iwak. Asal ni iwak. Iwak ni maknanya tukar. Kita beli 50 ya boleh krim muka. Kan tukar tu. Itu jual beli. Jual beli ni keredaan. Hati reda. Yang beri barang pun reda, suka. Yang bayar pun suka. Jadi Islam ini dia tahu manusia ni suka. Suka bertukar, suka dapatkan barang, suka berjual, suka membeli. Ada peraturan. Cuma kena ingat, nak berniaga nak apa, nak jadi pembeli, jadi penjual, Islam ini la darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain. Ngikerak harga orang tak boleh. Orang duduk niaga kecil-kecil kedai-kedai brok kita buka supermarket ni, mampu habis orang. Tak boleh. Kita ni tak ada peraturan. Tak ada peraturan dia ni. Kabel besar lalu. Nyanyi habis kedai-kedai rucik. Mampu habis kedai-kedai rucik. Islam dia jaga belaka tu. Maka kalau kita berniaga,
bab harga ni, barangan pertama yang dikawal oleh kerajaan, kena ikut. Gula, minyak dan sebagainya, tak boleh ikut sel. Yang kedua, tidak dikawal, tetapi benda itu satu kepentingan masyarakat, tak boleh jual ikut sel juga. Jadi menindas orang ramai. Nah, yang ketiga, barang tak ada keperluan, itu tak ada masalah lah. Mata cicing bersama kau anda mu beli seria di Burma, balik jual sejuta, apa suruh beli, waduh, faham lagi. Nah, itu bukan keperluan orang. Jadi termasuk kalau kita berniaga, niaga ni nak mudarat ke orang. Orang pesan dah, jangan begini, jualannya kena begini. Kalau buat begini, mudarat orang ramai, mudarat kepada majikan, mudarat kepada pembeli dan sebagainya, menindas. Tak boleh ikut suka, faham? Nak lagi kalau kita ni ambil barang orang. Ni macam-macam ni, kopi produk dan sebagainya. Tak. Kita agama tu kopi jual tu haram dah. Lepas tu kalau kita tengok kitab, dia ke depan, kalau kita Arab tulis, nampak? Haqqut taba'in mahfuz. Hak cetak terpelihara. Maksudnya kalau mu nak cetak nak jual, mu kena minta izin daripada warisnya. CD dan sebagainya. Tapi ni orang tak halal haram. Tak heran. Pasal apa? Pasal rasa sama. Pitih halal, pitih haram. Mu beli pizza, pisang, rasa pisang tak? Takkan pitih haram rasa naka. Faham lagi? Jadi bila tidak ada beza, sedap sama je, maka orang tak heran. Yang kedua, sebab janjiannya, kalau haram ini, janjiannya susah, bukan dunia, akhirat. Kullu lahmin nabata min suhtin fannara aula bih. Tiap usaha kamu cara kok haram, hak mudarat ke orang, no, akhirat, api neraka. Neraka ni akhirat. Akhirat ni lambat lagi. Bila barang lambat, kita tak cakna mana. Dia bawa kereta sampai Batu Nang, orang kata ada roadblock. Di mana? Temeluh. Relax, ada. Temeluh kita ambak lagi. Kita baru bertunang. Tapi kalau kita dapat marang dah, ada bola. Faham lagi? Oleh kerana akhirat tu lambat, maka orang tak takut haram. Orang tak takut haram. Kita kena jaga haram. Orang tak takut, dia punya pasal. Kita jaga benda yang haram semampu mungkin kita. Kalau aku larang mu tinggal dah. Ni macam kalau jual produk orang ni tak boleh lah ni. Dia kaya juga dia. Kaya juga. Kita dulu orang nak buat CD apa semua, bukan kita suruh. Nak buat nak jom, akhirnya pelawak pula. Nampak? Tapi tak ada masalah kita. Kita yakin dengan Allah rezeki kita. Pelawak boleh ke apa? Boleh ke dia? Pahala boleh kita. Akhirat lagi, mu buat amal sekarang, pahala boleh kita. Betul tak? Betul. Kerana ambil cakna tak halal haram. Semayang tak terima. Semayang ni kalau usaha yang haram, tak terima. Nak terima ke mana? Seorang laki-laki ni dia berdoa tinggi, akak tinggi kita doa gini. Dia ni akak tinggi kita, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Nabi kata Tuhan tak terima doa dia, makan haram. Dah. Dua zaman Nabi, zaman berkat. Kita zaman MB. Lagi. Zaman berkat sekali tu, tak terima dah. Dah kita zaman lebong. Tak terima lagi. Ustaz, trend sekarang berat sangatlah nampak media sosial. Netizen caci maki, buka aib orang, umpat pulan, troll orang, page famous. Macam tak berdosa pula perbuatan. Itu guna tu Ustaz. Ini masalahnya. Sebab tu kena belajar agama. Agama Islam ini, dia suruh kita belajar manfaat guna dia untuk kita. Bukan untuk Allah. Mu pakat tak mengaji belaka pun tak ada rugi Allah. Tuhan tak rugi. Kita pakat tak mayang belaka, pakat minarok belaka, pakat berzina belaka, pakat judi bagi petang. Ada masalah Tuhan. Tuhan ni kerajaan ni bukan kerajaan dunia pilihan raya. Faham? Kalau tak tokong apa? Jatuh. Faham lagi? I got numbers. Jatuh.
Dah. Nampak tak? Nah, kerajaan Allah mudah semayang dalam hati kursi daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jin dengan manusia pakat belaka. Nak derhaka pada Allah, tak luak sikit pun. Faham? Kerana Allah ini mengata azali. Kekuasaannya azali, bukan dengan sokongan kita. Nak, untuk kita patut kena jaga orang Islam yang baik, yang selamat orang Islam, yang lain tangan dan mulut dia. Dulu tahun 90-an, kalau kita ada anak kucing hilang seekor. Contoh nak masuk surat khabar, nak cari kan tak kucing hilang. Nah, kita pergi di Jabat Berita Harian, Tulisan Melayu apa semua, kita nak khabar apa, nak masuk berita apa ni, cik? Kucing hilang, nak suruh orang atau balik lah. Nah, dia kata banyak orang ayat. Tulis 30 ya. 30 ya. Satu kolom. Faham lagi cici lebong. 30 ya. Dah bila keluar? Esok keluar. 30 ya. Tak siapa ada jumpa anak kucing saya, umur lebih kurang 6 bulan, dak kepala hitam, tubuh kokoh. Cuba ekor dak apa nak kembang. Faham? Sila hubungi. 30 ya. Tak kena pergi ke Jabat Berita, faham lagi? Esok keluar surat khabar. Nah, learning semua ada surat khabar sendiri. Faham? Ada surat khabar nama Instagram, ada kilogram, monogram, faham? Kilometriko, ada nama WhatsApp, ada nama Facebook, baru ni pip pip. Faham? Nampak Turki punya. Itu surat khabar sendiri tu. Mu tarik, keluar selalu. Worldwide. Satu dunia frank, satu dunia boleh baca selalu. On the spot. Di atas sukang. Boleh baca selalu. Jadi mu tulis hak baik, dunia tahu selalu automatik. Mu tulis hak jahat, selalu. Nampak? Di sini parahnya. Batu kita bila ada agama, wak marilah nikmat apa pun, kita boleh kendalikan dengan betul. Mari Facebook dia boleh pahala, mari Instagram dia boleh pahala, mari WhatsApp dia boleh pahala. Apa? Dia beragama. Beragama maknanya dia jaga hukum agama. Bukan beragama makna agama Islam. Agama Islam tu IC. Jaga agama. Orang kata dah nak guna apa? Cari agama sekian. Takkan orang kafir. Bukan gitu bodoh. Makna beragama ni maknanya jaga agama. Faham tak lagi? Jadi orang jaga agama. Jadi orang jaga agama, wak mari Instagram pun dia tak berdosa, wak mari apa WhatsApp pun dia tidak berdosa, wak mari Facebook pun tak berdosa. Nah, agama kawal dia. Nah, jadi ini sudah jadi trend. Nah, dia tak puas hati ke, tak usah kata orang lain. Dia tak puas hati ke lelaki, tulis dulu. Nampak tak? Nah, itu tulis dulu. Ada tak? Dia kata ke lelaki dia. Kata ke lelaki. Lelaki tengah bawa kereta ni marah berik jawab. Apa menatang. Betul tak? Ke tak betul? Tak puas hati ke mak, tulis. Mak tak puas hati ke anak, tulis lalu. Dah kan benda tu benar, tak puas hati tu haram kerana aib keluarga. Apatah lagi kalau troll yang mengaibkan orang. Banyak dosa lagi. Kata-kata Ibrahim bin Adham, dia kata ni 1000 tahun dulu. Likulli alfin wahidun fil jannah. Setiap 1000 orang, seorang masuk syurga. Makna ramanya orang jahat, ahli neraka. Bukan makna 999 masuk neraka. Ramai, majoriti tak pakai. Faham lagi? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Hak ramainya reti kerja dunia ramai. Hak juruhnya ada seorang dua. Dia kutuk orang, maki orang ni. Gambar orang air ubuh, share. Orang belanggar haram share. Orang belanggar lidah jelai tu, bit otak mata tu, bit mayat. Share. Buh. Dia bangga, dia buh di atas dulu kali. Orang share hak dia tu, dia rasa bangga. Sebab apa? Pasal ayah orang. Accident pecah kepala, tunjuk darah kembur. Faham? Aib tak keluarga? Sedih tak keluarga dia tengok? Sedih tak? Tapi kalau gambar ayah dia buat. Dia panggil selfish. Faham tak? Jual ikan. Faham? Haram.
Yang tidak haram, selfie. Itu haram tu. Itu wadah faham lagi? Orang puang bawa skuter, rebah kat traffic light, selok kat kain, cari seluar nampak seluar dalam. Air tak? Gambar pula Facebook. Halal ke haram? Haram. Dosa tak? 1000 orang share balik, 1000 dosa dia boleh sampai kiamat. Tapi kalau kakak dia tubik seluar dalam itu, dia buat dalam Facebook. Ini manusia. Ini manusia ni yang tidak berjaya dibentuk menjadi manusia. Datang Nabi Rasul nak bentuk kita. Bukan bentuk tubuh badan, Tuhan bentuk dah. Akhlak kita. Jadi kau suka ya batu kata ilmu kena ada. Nak tulis ingat Allah. Maki hamu caruk dan sebagainya. Hak live ni caruk live. Hak lelaki memang budak jauh tu jahat dah, orang jahat lelaki lagi. Hak puang ni dengan tudung-tudung betung duk maki. Live. Boleh tengok siaran langsung maki hamun. Dan awak gua ni. Yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Allah kata tiap-tiap apa pun yang kita ucap kanan kiri tulis. Akhirat timbang tak kira mu Facebook punya apa pun. Akhirat lagi dang tunjuk. Allah banyak dosa. Dosa dia gini. Kita tak minum arak, kita tak berjudi, kita tak berzina, kita tak curi tanah orang. Malaikat kata, dah bukan mu ada baki orang dalam Facebook itu. Bukan mu duk buka aib orang dulu itu. Ini dosa dia. Barulah tergamam. Kalau lebih pada tak apa. Kata kau orang ada 2 gram, pahala 15 kilo. Boleh tahan kira. Takut khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Bila timbang-timbang pahala je sikit. Hak kata kau orang hak dosa hak buruk kau orang aib kau orang itu banyak. Dua ni duduk. Wa ummuhu hawiyah. Tu bahasa Quran, bahasa kita go to hell. Faham lagi? Kalau kau buruk go to hell. Nampak? Masuk neraka kamu. Itu kena jaga-jaga. Jangan sedap ikut tangan. Berdoa lebih afdal dalam masa solat ke atau selepas solat? Bila sebut berdoa, benda apa makna? Talabul adna ilal a'la. Itu doa. Permintaan kita ni hamba kepada Khalik yang menciptakan kita. Doa ini Allah suruh, ud'uni. Hendaklah kamu berdoa kepada aku. Jadi bila disebut doa pada Allah, termasuk doa dalam sembahyang, berdoa di luar sembahyang, boleh belaka. Astajib lakum. Aku akan makbul. Tapi cara aku 4 cara. Baik, mana afdal? Kata setengah ulama di dalam sembahyang. Kerana sembahyang ibadat yang paling afdal sekali. Kita banyak boleh buat amal soleh dalam dunia kita tak? Kita sembahyang, kita zakat, kita berzikir, kita baca Quran, kita selawat, kita sedekah, macam-macam boleh buat. Yang paling afdal sekali lepas mengucap masuk Islam, sembahyang. Maka segala benda dalam sembahyang dia turut menjadi paling afdal. Baca Fatihah luar sembahyang, baca dalam sembahyang, afdal dalam sembahyang. Berzikir luar sembahyang, subhanallah dengan subhanallah dalam rakaat, lebih subhanallah dalam rakaat. Berdoa di luar sembahyang, lebih dalam sembahyang. Dia menghimpun segala-galanya. Sebab tu dipanggil as-salah. Kenapa panggil as-salah? Dalam kitab-kitab hadis. Dia kata dipanggil as-salah ini kerana yastamil. Ada dalam sembahyang ini maksud doa, ada makna berdoa. Jadi sembahyang itu sebenarnya seperti orang yang berdoa. Lepas tu kita mulakan dengan memuji-muji Allah. Kan orang nak berdoa, puji Allah, alhamdulillah dan sebagainya. Soalan seterusnya. Saya suka ziarah kubur arwah saya. Lepas tu ada orang kata tak perlu pun nak ziarah kubur. Yang penting arwah dekat di hati kita. Baik. Dia suka ziarah kubur arwah ayah dia.
Tak. Memang tak pelik. Yang pelik ni saya suka ziarah kubur arwah saya. Itu baru pelik. Nah. Nah, jadi kalau ziarah kubur arwah mak ayah ke tak ada pelik. Bagus. Cuma kawan dia kata, tak penting ziarah kubur ni. Nah, yang penting arwah itu selalu ingat di hati kita. Nah, jadi macam mana? Kawan awak ini gila. Tidak siuman. Kerana apa? Kerana dia memandai-mandai dalam hukum agama. Orang yang pandai-pandai dalam hukum agama, orang ini kita tak boleh pakai. Ziarah kubur ni siapa suruh? Tokeh hok gising. Ke owner masjid suruh? Ke penyanyi suruh? Nabi zurul kuburo. Taklah kamu sekalian zuru. Nabi tak kata zur. Zur ni mana mu seorang ziarah kubur. Zuru mu semua. Faham? Wow tu domain jamak. Mana semua? Zuru. Semua kamu ziarahlah al-kubura. Jadi maf'ul bih kalau ngaji nahwu. Tak, mana mu kena ziarah semua akan kubur. Mu semua di jalan kubur. Fa innaha tuzakirul akhirah. Kerana ziarah kubur mengingatkan kamu kepada akhirat. Ingat kepada arwah yang sudah berada di alam akhirat. Nah, alam akhirat ini bukan makna pecah langit apa semua itu. Dia bermula dengan kematian. Nah, al-mautu qiyamah. Maut itu kiamat. Faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang telah meninggal, telah bermula kiamat baginya. Nabi kata. Nabi suruh ziarah kubur. Kawanmu kata tak penting ziarah kubur. Siapa betul? Nabi ke kawanmu? Mu kena cuba kawanmu pergi cek. Sebab kita di hospital Kuala Terengganu baru siap satu unit bahagian apa benda ni, psikiatrik, sakit jiwa. Jadi jangan kalau tak pandai diam. Yang bagi lil jahili ayaskuta. Sepatutnya orang jahil diam. Tidak nak awak sembang. Bila sembang gila khinzir lah jadinya. Sayyidina Umar bila Rasulullah telah wafat, hari-hari pagi petang ziarah kubur Nabi. Ada tak sahabat lain kata tak penting, yang penting di hati kita. Mahu. Kalau kita diam, orang tak tahu kita ada. Ternyanda di tiang. 3 minggu dah kita tak tengok orang ni. Tapi kita tak boleh nak jaga dia. Dia diam, tak boleh kata. Tiba-tiba dia cakap, dah penting ziarah kubur, yang penting di hati kita. Lah bodoh Natal ni. Dah tahu lalu dah. Orang tahu lalu dah lah. Awak tu jangan cakap kalau dah kalau anda diam dah lah. Dosa tak kadang saya terfikir susahnya jadi orang puang. Pula dah. Nak solat payah, jaga anak-anak rumah tangga, kerja lagi untuk tolong kewangan suami. Tapi Nabi kata yang ramai dalam mereka wanita. Sedih kadang saya rasa. Berdosa tak saya rasa macam tu? Aduh. Jadi dia rasa susahnya jadi orang puang, jadi orang lelaki. Nampak hal ni boleh buat belaka ni. Lewat belaka punah ranah dah alam dekat dah nyanyuk dah. Kereta dari dah lama gitu Tahun 85 kita ingat Botol Sagar keluar. Saya budak-budak lagi, tak tahu kala lagi. Faham tak? Tahu orang beli Botol Sagar 17,000. Masa lain masa tu kereta lawang-lawang dia tak comel jadi. Bang, Botol Sagar tu meja pipong. Kenal tak Botol Sagar meja pipong? Hak bonet belakang striknya. Bonet boleh main pipong. Faham tak? Botol Sagar meja pipong. Ngau kata orang yang beli hebat belakang masa tu. Betul tak? 17,000 ngau. Bini tak turun dah. Laki tak mahu duduk kereta tu. Faham? Hebat kereta tu. Bila? 85. Faham? Tapi 2015 kereta yang sama. Jeng lah. Tekan signal naik wiper. Faham lagi? Tekan hang tu biar air kat depan. Faham lagi? Jadi peningnya. Ni dunia gitu lah. Puang tokor jadi lelaki, lelaki tokor jadi puang.
Nah, ada karipak toko buat yang riba. Ada yang riba kerak masuk karipak tu masa. Nah, bunuh habis. Nah, Allahu Rabbi, benda nak jadi masalah ni. Jadi kita ni orang puang syukur. Orang laki-laki syukur. Laki-laki perempuan hamba Allah. Dua-dua ni soleh-solehah. No, syurga lah tempat. Tak ada rugi sikit. Kelebihan orang perempuan, mereka melahirkan para nabi. Ada mak nabi lelaki? Faham lagi? Tak, tidak ada seorang pun mak nabi laki-laki. Betul tak? Orang puang belaka, tak ada rugi, kelebihan. Nah, dia ada benda kalau kita nak kaji ikut akal, macam rugi kita. Nah, betul tengok orang dia tak mau terima kejadian dia. Ada orang manusia nak jadi setan ada. Dia buh tattoo, buh tanduk dalam. Nampak? Dia tengok. Gaji Google, buh tanduk. Dia tak puas hati jadi orang. Nak jadi iblis. Tak ada buat aguan ni. Tak? Ada puas hati jadi puang, jadi lelaki. Ada puas hati jadi lelaki, jadi puang. Nah, dulu tomboy kita dengar orang puang. Tomboy ni perempuan. Cuma dia lasok. Bukan nak jadi lelaki. Faham? Dia terima dia puang. Tapi dia lasok. Orang naik koknyo, naik koknyo. Atau kau pelang puang. Tu tomboy. Lain ni dahsyat lagi dia panggil. Orang makan pancake. Pancake. Puang nak jadi lelaki, potong rambut, lelaki rapat petang. Nak jalan, ni baru kopek-kopek. Beri ketak, beri nampak. Dah, minta maaf ke sebut. Faham lagi? Bahasa Terengganu. Takkan nak cakap beres. Dia baru suruh ketak. Jadi pakai baju lelaki kau tengok. Ada itu kita salah, pergi salang. Patut rasa sejuk sangat. Rupanya puang. Dah. Dia duduk 5-6 orang. Laki dia seorang. Ya puang, pancake. Jadi kita dah Assalamualaikum. Kita salam apa kat dia jolo. Dia bukan laki. Kita salam. Jadi dia habis salah, tapi kita tak ada masalah, bukan sengaja, faham. Ada seorang lagi sis boy tu dia kabur dia tu buang pak. Allah, ada orang ambil kabur dia dok bayar kucing aku. Dia tak salah dia tak tahu dia orang ingat tak bersalang tak. Orang tak ada ilmu dia nak baik, nak buat benda yang baik. Jangan kita rasa rugi. Sebab apa? Sebab mesti ada kelebihan. Janji Allah bukan orang laki-laki masuk syurga. Yang bab mama masuk neraka ni sebab tidak bersyukur. Kena faham baik. Bukan kata orang perempuan jahat belaka, dak. Bukan kata orang lelaki baik, dak. Cuma gini, orang lelaki-lelaki ni dia gagah, lasok. Maka kejahatan dia bersesuaian dengan kelasokan dia. Betul tak? Kopok bank lah ada puang ada lelaki. Cuah rumah lelaki ada, cuah rumah muslimat. Tanda tangga je, terbalik kata tangga. Dah punggung sampai saya basuh. Faham lagi? Pecah rumah gua ni pada igat orang gitu. Orang kerja lagi kedek. Faham? Tuang sampai dah balas punggung sampai ke dia. Dah. Jadi tak bersabar. Hak tikar orang laki, hak edah dadah laki, isak dadah laki tu tak? Jahat laki, bunuh orang, hak perang laki. Cuma orang perempuan ini dia dua. Nak sebut dulu. Dia alah orang lelaki, mulut. Mulut dia. Betul tak? Dia lebih. Pasal apa? Pasal Tuhan ambil. Tak dengar lagi jangan berlari, menang lelaki kalau lawan puan. Tak dengar amres benda ni, gusti lengang menang lelaki. Tinju menang lelaki, dak buat kena buat suku puang. Tak boleh lawan lelaki gagah. Lompat jauh menang lelaki, lompat tinggi menang lelaki. Faham? Tapi kalau kita dengar pidato, puang. Tak ada orang lelaki menang. Juara kebangsaan puang belaka. Faham lagi? Kalau jenis guna mulut, orang puang champion. We are the world. Faham lagi? Tahu tak? Dia mau menang. Dalil tak tengok rumah kita. Tahu tak? Ayah kita dengan mak mana banyak mulut. Apa tak berhenti. Faham? Tu mak tu dah lagi.
Tu ngetoki mana lebak dulu. Tu. Cucu main. Marah aku cucu. Tak, cucu lambat balik baru aku cucu pula. Bang. Waktu burung dia boleh. Burung dia. Dia tanya kawan dia, "Kau burung untuk aku." Bang lagi. Tu dia. Duduk tahu mah. Betul tak? Toki dia seminggu sekali bayar nak dengar. Toki duduk bawah. Dah duduk sama, dah duduk suku bawah. Waktu gerai bawah. Bang, toki dia percaya nak dengar suara. Hari lembu masuklah pagar baru bunyi. Baru bunyi gitu. Baru bunyi suara toki. Dah. Dah. Gurau-gurau tak suruh ingat. Faham tak lagi? Suruh nampak. Jadi dalam hadis kata, kerana mereka tidak banyak bersyukur. Serba tak kena. Beri nikmat pun tak macam tak beri nikmat. Suami duk beri tolong amal dia tu. Bila awak tolong saya? Kupu nikmat amal. 20 tahun hidup suami tu batu semua. Bila suami kata dah saya tolong sama. Bila awak tolong? Itu maksudnya ke? Tidak syukur. Tidak berterima kasih. Kan ngeda dadah. Jadi kalau awak orang perempuan awak jaga tu. Batu dalam hadis yang lain, dia semayang 5 waktu puasa Ramadan, dia jaga keredaan suami dia. Masuk syurga VVIP. Dakhalati jannah ayyaba bin sya'at. Jelas itu. Dia masuk syurga, pitu ikut suka nak pilih. Orang puasa tak dia masuk pitu lain, pitu royang je. Orang syahid, pitu syahid. Tapi orang puan yang suami dia suka ke dia, dia pilih pitu. Orang pilih pitu ni orang dia VIP apa? Tu nak. Masuk ni boleh, masuk tu boleh. Baris bola, tiket B masuk ke. Waduh. Nampak lu. Tu kelebihan orang puan. Tak ada rugi. Bahkan dia buat kerja di rumah tu pahala dah. Tak bi terjawab lain kali pula tau. Tak apa. Dia ingat ke orang lelaki dia buat ibadat, berjuang sabil dan sebagainya. Orang puan duduk rumah boleh pahala. Seorang perempuan, orang puan zaman Nabi, dia gini, kita pergi atas orang kabar ke Nabi buat appointment bila boleh jumpa muslimat. Pasal apa? Muslimat nak tanya soalan. Jadi orang wakil tadi kita tanya, orang puan ramai-ramai nak tanya bila boleh jumpa nak kabar. Jadi katalah kita ayah kabar, tak payah jumpa-jumpalah. Awak wakil. Benda soalan ni. Dia kata gini, kita orang puan ini nak attack orang lelaki boleh. Tahu tak? Dia nak pahala tu, pahala ni, pahala semayang jemaah, pahala perang sabit, pahala gali kubur, pahala pikul jenazah. Kan banyak orang lelaki orang puan nak buat. Tahu tak? Kita nak attack pahala. Nabi kata duduk di rumah. Duduk di rumah jaga semayang. Mu buat untuk anak isteri suami masuk begitu. Semua tu pahala belaka. Sebab itulah bila nananya Siti Fatimah, dia rela ambil diri air nak pergi ke Sayyidina Ali. Timba dia bukan macam kita 2 kerek siapa dah. Kerek kita telaga kita buh gitu, kita terik sekali, betul boleh sambut timba. Cuma gini pergi arak. 90 meter dalam tu. Dah lama banyak ni terik. Nak suruh suami ambil wuduk mandi pagi esok. Sanggup. Pada dia ahlul baik. Ahli syurga dah Siti Fatimah. Tengok. Kenapa? Nak akhirat lagi. Susah tak apa. Kita ada ni pakai telaga lagi. Nampak tak? Cuma kita kurang pahala. Kita suri rumah ni banyak guna meseng. Betul tak? Banyak pahala lah matuk kita. Mak kita ngelah dah. Dulu kalau nak masak, bukan pakai dapur gas. Lah ni dapur gas, keting-ting tubik dulu. Betul tak? Lambat selih marah dulu. Dulu tiup ni boleh kenyala. Katok purung apa semua. Belacang tumbuk, kletung. Giling repah ni nak goreng ikan. Cabul ada 3 otak giling. Dia kering. Dia ni buh dalam tu. Cek. Dah.
Tambah dah pakai tekan nak remote cek belacang cek timung cek kacang kuda nah nak batu ni besar-besar tu boh. Dulu tu kita mana naik tengah lah giling moi tahu tak giling moi dan ni anak dua orang ni 3 lapis kek tepi ni faham lagi dah cocek. Nah, tapi pahala tu lah muat jadi suri rumah, mu beranak apa dosa. Buat sedia untuk suami mu balik makan. Semuanya pahala belaka dari benda lagi yang ruginya. Nampak? Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal sadiqin wal sadiqat. Siapa akhir ayat? Laki puang. Ni orang cari keredaan Allah. Tepatnya syurga belaka. Nah, untung dia apa? Dak wajib cari nafkah. Sunat bantu suami, bukan wajib. Sunat. Suami wajib sehingga suami tak apa nafkah. Dia boleh minta cerai, tak berdosa. Pasal hak dia tak ada. Nah, nak nikah siapa kena bayar mas kahwin? Orang lelaki ke orang? Lelaki dah tu kelebihan mong. Kalau orang lelaki kena orang dia bayar mas kahwin, orang lelaki jeng. Aku maknya ibu aku. So, dah padanya dah. Nak nikah ni calon suami mu apa? YB berapa? Kat 100,000 lah. Tak? Ada. Dah lah kita kena bayar mas kahwin dengan hantar orang. Kat pergi bila bulan-bulan duduk je, kena cari duit pula tak? Cari pula nawi pula. Lambat sehari berapa karung lebih. Nah, jadi comel belaka dah Tuhan buat. Nah. Cuma ni lah musim Covid. Letih lah sikit orang puang. Dah bedok lah mana kat 2 jam. Bedok gerak kat tapai pula. Dah apa benda juga tadi. Apa pendapat Ustaz jenis laki-laki bangga kahwin ramai? Hakikat sebenarnya isteri yang banyak menanggung. Nasihat untuk golongan macam tu. Ni. Dia nikah bini 2 dia rasa gong. Itu bodoh orang panggil. Faham lagi? Perkahwinan ini tanggungan. Kita tanggung dulu dosa mu sekarang. Tak semayang. Lah ni 2. Kalau bini tak semayang jadi 2. Mu tak semayang. Mu semayang, bini pula tak semayang. Mu dosa juga. Kerana wa kullu ra'in mas'ulun. Tiap yang ada bini dia mas'ul, kena tanya. Bukan kena tanya mana berdosa selalu tak. Boleh jawab alhamdulillah. Tak lepas jawab pun kena recek. Nah. Dia manusia ni 5 kalau bab nikah dalam Islam. 1 tak nikah, kedua nikah 1, ketiga nikah 2, keempat nikah 3, kelima nikah 4. Semua ni tak ada masalah, sama di sisi Allah. Nak nikah bini seorang, bini 2, bini 3, bini 4, dak nikah anak dara sampai ketua, teruna sampai ketua. Semua ni sama je. Yang membezakan kamu ialah takwa. Tu je. Nah, bukan keturunan, bukan bini ramai. Nah, takwa. Hak mana? Hak atqakum. Hak tu, hak lebih kali. Hak paling takwa hak mana? Hak bujang. Dia dulu kali dapat syurga Allah. Nah, cuma dah kali tak ada ilmu. Dia rasa hebat. Nah, dia bangga bini ramai. Berat ni. Tak apa sihat. Nah. Nah, bangga macam-macam. Jadi kita ni banyak dak kena ni. Pasal apa? Pasal tahu bawakan kita ni jalan asal tu lorong kita masuk tu dak kena dah. Nah, jadi jadang masuk lorong pertama tu dak kena dah, berterabur lagi. Nah, nak kostar jauh. Nah, orang bangga. Gitu juga kalau kita tengok orang. Kita tengok orang dak nikah, kita kata dia dak nikah. Kita tengok nikah dah, kita kata nikah awal sangat pula. Nikah 2 dak cukup bini. Nikah 3 gila set. Jadi dak boleh mau. Dan kan husnuzanni itu amalan Islam. Suka baik. Dak nikah lagi tak ada jodoh lagi. Ada jodoh nikah lagi. Nikah dah alhamdulillah. Nikah 2 pula alhamdulillah. Mana molek mau? Molek sama. Betul tak? Dia buruk, kita buruk mau. Molek dah nikah dia kata bini pula besar ini.
Muak tak masuk itu. Nampak? Pula jauh. Nah, jadi benda buruk mo. Nah, think positif. Fikir hak baik. Nah, kerana kebaikan Allah terlalu banyak untuk kita. Kau usah bangga lah. Nah, kan untuk berbangga-bangga perkahwinan. Nah, gorang dengan kawan-kawan tu lain. Nah, jangan sampai jadi hakikat mu berasa mu lebih pasal bini ramai. Dekat. Nah, jangan kita ni syariat hakikat serah pada Allah Taala. Dia jumpa orang budak puan, orang duk main kereta pergi jalan dengan luar pendek ke kata tekak, kita cegah kemungkaran. Tak boleh pakai kata lelaki. Faham lagi? Nabi larang pakai ni perhiasan perempuan. Itu syariat. Tapi jangan dalam hati kita masuk campur hakikat. Mana hakikat? Akhirat lagi, dia masuk syurga dulu ke aku? Tu dah tahu. Serah pada Allah. Nolak dia dulu. Faham lagi? Baru jadi orang baik. Nah, ni dah luar dalam pegang ke dia belaka. Nah. Adakah dikira anak deraka jika anak tidak melawat ibu tiri dalam tempoh yang lama kerana hasil terasa hati dan tak nak keruhkan keadaan? Ibu sendiri wajib taat, ibu tiri wajib hormat. Kena faham situ. Jadi bila tanya Rasulullah lepas pada Allah Rasul, nak taat mana? Lepas Allah dan Rasul. Nabi kata, ummuk, ibumu. 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru bapakmu. Nah, kata ulama-ulama yang mensyarahkan hadis, maksud ibu di sini tak masuk ibu tiri. Ibu kan kandung. Faham? Ibu kandung. Bukan mana kena bilang 3. Faham lagi? Mak lagi sekayu. Mak lagi sekayu. Mak lagi sekayu. 3 kali dah. Ayah dia usah jawab dah. Bukan gitu. Maksud bukan 3 kali begitu. Maksudnya, kalau benda yang kita nak buat tu benda yang baik, tapi berbeza dengan mak dan ayah. Faham tak? Mak suruh nak suruh buat kita buat nasi goreng malam ni birthday. Ayah suruh buat laksa. Benda tu boleh belaka. Maka kita kena ikut mak. Itu maksudnya. Ada pun kalau ayah suruh benda yang wajib, mak benda yang haram, tak boleh ikut mak. Faham? Kena faham dulu. Ibu tiri wajib hormat kerana dia ada isteri ayah kita. Faham? Dan kita tak batal dah ismayang ni, jadi mahram sampai bila-bila. Soalan seterusnya. Orang kata tolong adik-beradik dulu baru tolong orang luar. Dekat paling baik dekat adik-beradik. Family terdekat baru orang luar. Betul lah. Maknanya kalau kita nak tolong, boleh tolong siapa saja yang susah. Tolong adik, tolong jiran, tolong kawan-kawan, tolong orang jauh di Syria dan sebagainya. Mana paling afdal? Qarabah. Itu sahih dalam hadis. Orang dekat dengan persaudaraan kita. Bukan maksud tolong adik-adik mau pakai mati dah tolong dah. Gisu kan dah. Woi ti, gi sejid dah woi tu. Nabi kata afdal rumah lagi. Itu tak betul. Faham lagi? Kalau kita berahi ikan kembung. Berahi ikan banyak kan? Ikan berahi makan ikan dia. Kalau ikan. Ikan dia? Ikan bawah. Ikan bawah. Jadi hari-hari beli ikan bawah. Kan ada tak beli ikan lain? Ada tak tak? Bukan kita beli ikan bawah, maknanya tak beli ikan lain. Tapi kita lebih suka dia. Itu maksudnya. Maka kita tak derma langsung kat lain. Tapi keperluan lebih itu adik-beradik. Kena pandai. Soalan seterusnya. Ada seorang adik ipar malah kerja. Kalau kerja pun seminggu 2. Lepas tu berhenti. Tiap-tiap hari tak makan minum di rumah mak je. Minta duit je. Kadang kesian lah kami tolong lah. Bila macam memerah kita pula. Nak pinjam duit. Beri tak bayar. Kadang-kadang kami dengan mak bermasa muka. Sebab dia akan guna mak untuk minta duit dari kami. Benda ni lumrah. Tak usah sangat pelik. Faham lagi? Kalau ada ipar je ni malah kerja minta duit mak. Tak pelik. Susahnya kita tidur. Ibu bisa takut nak tikang. Baru susah kita. Minta duit itu biasalah. Itulah panggil lumrah hidup. Dia hidup kita ni bukan jenis naik comel sama itu. Dia ada lekak dia. Mau naik kereta berapa jota pun mesti ada ham. Ada bonggok. Faham? Ni nak marah orang kampung ada bonggok tak? Kalau tinggi budak lepas baru kita marah. Tak. Handle dengan akal. Bawa slow.
Tak ada bongkok. Takkan bongkok degu gitu mau. Nah, sekilometer nah tu bongkok jeng. Faham lagi? Nah itulah kehidupan faham lagi. Jadi kita cakap dengan baik. Nasihat dia suruh bekerja, ada peluang pekerjaan bagi ke dia, malah juga kita jangan beri lebih. Tak ada masalah, jadi sedekah kepada dia. Faham? Mudah-mudahan yang kali dia terbuka hati. Jangan anggap benda itu perkara besar. Nah, soalan seterusnya. Apakah hukum abang putus hubungan dengan adik? Adik tak ada buat apa-apa pun. Adik pula sanggup bantu abang kesusahan. Bila abang dapat senang, dia pula kaki adik. Ini lagi satu benda yang biasa. Jangan ambil pelabuhan sangat. Jangan ambil port sangat. Nampak tak? Jangan ambil kira sangat benda lagu tu. Perjuangan hidup kita ni, benda ni remeh-temeh je. Tak, kita baik dengan abang, bawa masa muka benda remeh je. Jangan kita duduk sampai curahkan perasaan dalam Facebook dan sebagainya. Ini aib. Anggaplah duri kehidupan. Benda kecil je. Orang lain susah lagi tu orang buat. Anak tak boleh bangun, bini cacat dan sebagainya, lupuh dan sebagainya. Ini tak ada masalah. Kita jalan kereta atau mesej abang tak boleh jawab, nak marah kita. Kita tak marah. 2 hari kata lah benda tu. Takkan jadi netuk telefon. Tak tak? Tapi hati ni tak mau mengalah. Nak tunjuk attack kita punya protes. Itu silap. Dia buat dakwah balik, kita buat balik. Kerja kita buat baik kan? Tak nak? Sebanyak mungkin mastata'tum, sekadar mana mampu buat lagi. Itu tempat kita ngutip dia ni kan? Apa nak buat kalau kita kecil hati sangat dengan seseorang? Dia ada lagi pula. Memang kita hidup kita ini banyak benda. Hati dalam tubuh badan manusia yang paling berat sekali ialah hati. Kenapa? Kerana dia sensor. Dia sensor ni dia berat sikit. Dia lah tempat marah dia, adalah tempat rindu dia, adalah tempat benci dia, adalah tempat lugar dia, adalah tempat suka dia, adalah tempat sayang dia, adalah tempat minat. Situ belaka. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau bab lain pendek biasa. Bab qalbu, bab hati mau tadi bahas panjang. Pasal barang payah. Kalau kita ngaji doktor, nak jadi doktor gigi kejap je. Doktor hidung kejap je ngaji. Doktor kulit kejap. Doktor jantung payah tu. Barang payah banyak. Antaranya kecil hati. Terasa hati. Dia ni mainan je. Mainan. Pasal apa? Pasal kita layang emosi. Pasal hati. Pasal apa? Pasal kakak kita buat benda tak anggil kita ni. Padahal dia dah ingat. Dah ingat sekarang. Kita kecil hati dah. Pada dia besar, hati kecil. Nak roh orang, terus kepala dia remang. Dia gitu, kepala kecil, hati besar. Maksudnya kepala kecil ni, bila hati tu besar, orang yang berjiwa besar, dia menundukkan diri. Berapa tunduk lah kepala lagi. Dia kepala besar, kepala nak roh orang. Jangan layan dengan emosi kita. Benda tu jangan kita guna positif sama. Dah ingat. Lepas ada aku selalu cakap tu, dia terasa hati, buh orang semua. Anak kita jadi jahat ni, aku jahat dulu. Tuhan nak balas tu kafarah dosa. Baru jadi comel mau. Jangan layan dengan hati. Layan hati jadi gila. Adakah lelaki Nabi laki paling sejak dari zaman Adam, saya nak sangat tengok Nabi. Dia nak tengok dengan Nabi. Dia kata Nabi ni comel. Dia begini, Allah lantik Nabi. Nabi ni uhiya, yang dilantik, beri wahyu. Bukan pilihan raya. Tu YB. Faham lagi? Faham lagi? Tahu tak? YB dia dengan pilihan raya orang lantik. Banyak undi dia, YB tau. Nabi dia Allah pilih azali. Tak buat alang lagi. Tak buat langit lagi. Ada dah dalam senarai siapa akan jadi Nabi. Maka yang Allah lantik jadi Nabi bukan manusia biasa, tetapi manusia, tapi bukan manusia biasa. Ada orang kata Nabi manusia biasa, salah. Dia hanya manusia, tapi bukan biasa-biasa, tidak kalang-kalang. Faham lagi? Kenapa tu? Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada manusia yang
Banyak cakap tak betul tu. Mari Nabi Nabi itulah begini. Dak, aku ni Nabi macam kamu. Maksudnya manusia. Faham? Tapi bukan manusia biasa-biasa. Uhiya ilayya. Ya, yang tu kau wahyu. Bila tu wahyu biasa tak? Dah, pilihan Allah. Bila pilihan Allah, semuanya perfect. Sebab tu jadi Nabi tidak ada yang orang cacat, tidak ada orang buta, tidak ada yang orang tengok tak suka. Semua dia ni comel belaka. Dia yang pandai bercakap, dia yang paling banyak ilmu. Kalau kata zaman Nabi Zulkifli, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Isa, dialah yang terbaik. Termasuk personality, keterampilan. Maknanya kalau Nabi Isa zaman dia perlu laki-laki yang paling cantik. Cuma kita kalau bab cantik, kita dengar kisah Nabi Yusuf. Faham tak? Semua Nabi. Dan paling cantik Khatamul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat yang tengok Nabi, dia kata ma ra'aitu ajmala wajhan min. Aku tak pernah tengok lagi orang yang lebih cantik daripada dia. Sebab apa? Sebab Allah pilih. Bukan Nabi Muhammad seorang. Seluruh Nabi-Nabi orang yang cantik. Seluruh Rasul-Rasul orang yang memang tampan. Betul tak? Arab dan Bani Israel pula tu. Daripada keturunan yang paling cantik. Dia Tuhan buat ni, Tuhan dia macam-macam. Mata gitu, hidung gini, kulit gitu, kulit gini, rambut cacang rambut tak ke bawah. Saya masuk dekat orang asli dulu di Kuala Lumpur, 3 Uti Bukit. Jadi orang kita nak ambil gambar orang asli. Dia orang di nu. Dia kalau dia tak akan tudung, orang asli dia akan tudung dah. Dah tak kita orang akan mesut akan tudung dah. Dah tak akan tudung lah. Rambut dia macam keriting gitu sikit. Kau panjang, kau naik tak kata. Dia tak kata kita tu bohong. Dia naik tak kata. Dia bohong tak kata. Nah tu macam-macam. Jadi bila Allah yang pilih, maka yang terbaik. Sebab apa? Allah itu jamil. Comel, cantik dan terbaik. Maka pilihannya begitulah. Tentunya cantik. Jadi kalau yang tak cantiknya yang kita pilih. Kita pilih YB. Faham tak? Mata ada YB, beruci, peluotok. Rambut dia belakang ni sikat. Depan dia ada. Umpama. Ada hitam, ada putih, ada comel, ada gemuk, ada kurus, ada nayuh bahan angin. Macam-macam. Pasal apa? Pasal yang pilih macam tu juga. Kita yang pilih. Ni Allah yang pilih, bukan ngundi. Maka dia yang terbaik, dia yang tercantik, dia yang tercomel. Kita ada masa 5 minit kita. Okey, baik. Apakah amalan yang Allah paling suka kita buat? Amalan yang Allah paling suka kita buat. Amalan yang Allah paling suka kita buat yang kekal. Walaupun sedikit. Itu jelas. Kita malam-malam kita baca semuka je. Ayat Quran. Sepipi bagi sepipi je. Semuka tak? 3 minit. Sadaqallahul azim. Tapi tiap-tiap malam. Bertahun-tahun. Itu Allah suka. Kalau ni dia kira semangat. Lepas tu ingat dulu pupuk semangat. Atau jabat pupuk semangat. Orang jabat-jabat dah supaya balik tu lebih pada nak upgrade lah diri. Balik pupuk semangat. Subhanallah. InsyaAllah ada. Tapi 2 minggu ada. Pasal banyak orang ibu sini. Dah kawan tu dah jadi tahajud. Nak 28 tahun dah umur. Bahan 60 rakaat malamang. Petang jamah, pagi jamah. Seminggu dah tak cakap hal lain. Imam Razali. Faham? Ini dak dah. YB Razali pula ni cakap. Jadi kalau kita tahan banyak, biasanya tak tahan. Baca-baca buku-buku tentang wali Allah itu gini. Rabi'atul Adawiyah. Dia berzikir 7,000 sebelum matahari naik. La ilaha illallah 7,000 kali. Dia faham 7,000 tak ni. Jangan ikut. Itu amalan para wali. Bukan suruh follow. Suruh jadikan panduan.
Bukan follow. Faham lagi? Mu siapa? Kalau kita naik kereta, faham? Naik kereta. Kita bawa kereta ni, apakah ramai ni? Kang, nama dia macam orang sabun basuh, nama dia? Exia. Basuh Exia tau. Exia. Exia. Mau dekat highway, betul tak? Mau dekat highway, kan? Contoh. Pak orang cik nak pergi KL. KL lupa. Baru ambil sinar. Zoom. Potong Mercedes. Sinang 3. Faham tak? Mercedes tu ni Sinang 3. Dia pun potong. Bila potong, mu jangan ikut. Jadikan pedoman, maksudnya aku no attack berjaya seperti ni. Tak apa, tu tujuannya. Jangan follow. Jangan follow. Mu siapa? Basuh. Faham lagi? Tu Mercedes Sinang 3. Kalau 2008 nya 6,000 5,000 cc. 5,000 cc, horsepower 495. Tayar lebar ni 275. Musuh ni satu tayar. Jangan ikut. Faham lagi? Jadikan sebagai idaman, impian, tak apa. Perlukan impian. Aku impian kereta gini. Betul lah. Dia kata Mamadi memang aku memulakan akal dan impian lestari. Impian tak apa untuk berjaya. Boleh. Ni gigi ku apa? 2 kali kona apa lah kau? Faham lagi? Jadi dengar Syekh ni selawat 40,000 ni pergi follow. Jangan jadi panduan. Jadi aku dak selawat pun, aku nak mula selawat 30 sekali sehari. Itu maksudnya. Tapi kekal. Itu yang terbaik. Walaupun sikit. Asal lagi surat dia buat mau 5%. Tapi we mau. Itu yang terbaik. Tiap bulan kita akan wish sama ke mak kita 30 ya, contoh. Tapi kekal, itu yang terbaik. Bukan mana banyak tu tak ada. Nampak beli kitab, beli belakang ustaz ngajar. 6 bulan tak apa. Ngeritak-ritak juga. Dan soalan yang terakhir. Jadi kita berbaki lagi, kita baru 19 soalan. Lebih kurang dalam 10 soalan belum berjawab. InsyaAllah pada kali yang lain. Ini daripada Cik Duang kita. Musim PKP, masjid akan kunci pagar bila jemaah dah cukup kuota yang ditetapkan. Apa hukum jemaah yang datang kemudian solat luar kawasan pagar masjid? Baik. Musim PKP, kunci pagar. Memang PKP itu maknanya pusat kunci pagar. Mana? Jadi bila jemaahnya kunci pagar, bila kunci pagar, jemaah semayang luar pagar. Baik. Dia syarat sah semayang berjemaah atau makmum dia ada 2. Pertama, 2 masing-masing dalam bangunan masjid. Imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Itu tak ada masalah dah. Yang kedua, imam dalam masjid, makmum di belakang masjid. Itu tak pelik. Itu ada dalam kitab-kitab fiqh. Imam dalam masjid, makmum di belakang masjid. Dia tak pelik. Yang pelik makmum dalam masjid, imam belakang masjid. Itu baru pelik. Jadi kalau makmum di luar masjid, di kiri kanan atau belakang. Jangan depan masjid, tak sah. Kiri kanan dan belakang. Syaratnya hendaklah yang pertama, jarak antara makmum yang di luar masjid dengan orang yang di belakang sekali dalam masjid tidak lebih dari 300 hasta. 300 hasta lebih kurang 135 meter. Lebih kurang. Dia tidak tahdid tu ulama khilaf itu. Dia lebih kurang. Jauh. 135 meter jauh. Tak ada orang yang jauh begitu tau. Pada tiaga bola ni, tiaga bola ni. Lebih lagi tambah pula kosong penalti. Jauh lah. Jangan begitu. Kalau begitulah kata pandangan ulama, maka pendapat yang muktamad, tidak sah kita ikut dia. Dah padilah sah dapat tak dapat, tapi sah ikut. Semayang kita sah.
Nah, bila kita sengaja tak dapat pahala. Tapi kalau tidak disengajakan, ada uzur. Sakok barang, sakok lori, sakok pagar, sakok kolah. Itu uzur. Hukumnya sama macam rapat. Dapat fadilat. Nah, jadi kita nak masuk dalam tak boleh. Kerana PKP ada SOP. Peraturan. Maka kita semayang di luar. Nak semayang di luar, dia dibenarkan. Di luar pagar. Sah. Baik, masalah kunci pula pagar. Pendapat yang muktamad, kalau makmum tidak boleh pergi kepada imam, melainkan dalam keadaan lari daripada kiblat, maka hukumnya tak sah ikut. Tapi pendapat yang kedua sah. Itu khilaf ulama di situ. Jadi tak ada masalah bila kita ada terhalang, ada keuzuran, kita kena sembahyang di luar, sah. Syarat kedua kita dengar. Dengar tak? Nampak tak imam? Nampak? Sah. Tak nampak imam, nampak makmum di belakang, rokok sujud, sah. Tak nampak, tapi dengar, sah juga. Faham tak? Kita tak nampak, duduk luar, kita nampak tapi dengar, Allahu Akbar, sah. Sami Allahu liman hamidah. Bukan suara imam, suara mumbalir atau suara makmum di belakang, dia dapat dengar, sah juga ikut. Yang tak sah, tak dengar, tak nampak, duduk luar memang. Tak tahu imam rokok ke sujud, tak tahu. Tak sah. Sebab tu imam dia kena faham. Kalau semayang asar, semayang lohor, kamar tu imam dia salam slow. Dia salam slow. Dia ingat ke baca slow. Baca slow baik. Tu Fatihah dengan surah. Sejah duduk situ. Dia slow. Nyanyi macam-macam lah kain. Dalam tabir. Dia slow kan. Mocik dalam dia tak berani salam gitu. Tunggu gitu. Tok Imam balik return oh, Tok Imam. Dak salang ni. Salang lagi. Dia tanya. Dak. Batuk kuatlah. Assalamualaikum. Baru dah makmum dengar. Dah, ini masalah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tak sebanyak, sedikit kita dapat ambil manfaat. Mudah-mudahan dipenting pada yang lain. Terima kasih pada pihak Muhammadiyah, semoga terus berjaya dan cemerlang dalam perniagaan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada yang lain.